Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Zuraini binti Muhammad Zaki dan saya adalah pelajar OUM Semenanjung Perak. Pada hari ini, saya ingin membentangkan pada subjek yang saya ambil pada SEM ini, iaitu pengenalan kepada komunikasi, kod kursus ABCC 1103. Dan topik pada hari ini ialah saya ingin mengupaskan tentang teknologi komunikasi ke atas hubungan peribadi. Teknologi komunikasi ke atas hubungan peribadi. Teknologi komunikasi ialah istilah yang menggambarkan kaedah manusia untuk berinteraksi dengan menghantar maklumat antara satu sama lain ke satu taraf yang lebih canggih dan moden. Impak positif. Antara implikasi positif yang dapat dilihat dalam perhubungan manusia ialah menghantaran maklumat kepada individu lain tanpa sempadan. Oleh itu, isu jarak adalah bukan menjadi masalah ataupun bebanan yang utama dalam communication. Penggunaan peranti atau aplikasi canggih seperti telefon pintar, mesin, fax, komputer, platform media sosial, email dan pelbagai lagi peralatan yang moden telah membolehkan semua individu berinteraksi secara maya walaupun berada di tempat yang berbeza. Implikasi yang kedua ialah teknologi communication boleh meningkatkan keyakinan individu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini kerana tidak semua individu boleh berkomunikasi dengan baik. Terdapat juga setengah individu mempunyai kesukaran berasa malu atau takut untuk berinteraksi dengan orang lain secara live. Dan adanya platform ini, individu tersebut boleh mencorakkan keyakinan mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa bersemuka melalui panggilan telefon, teks pesanan atau email suara. Apabila mendapat maklum balas yang positif, mereka akan berasa lebih yakin dan terus berinteraksi dengan rakan mereka. Dalam kemudahan teknologi yang dinikmati, memang tidak dapat dinafikan teknologi komunikasi banyak memberikan impak positif. Namun, ia juga tidak dapat dinafikan terdapat juga implikasi negatif yang dihadapi oleh semua orang. Antaranya ialah keraguan dalam penerimaan maklumat dan kadang-kala seringkali disalah tafsir. Hal ini kerana interaksi yang melibatkan komunikasi tanpa ekspresi muka atau pergerakan tubuh badan dapat memberikan pelbagai persepsi. Sebagai contoh, apabila seseorang bercakap dengan nada yang tinggi di dalam talian, secara umumnya kita akan menganggap individu itu dalam keadaan marah. Namun hakikatnya individu tersebut sedang berada di kawasan yang sibuk atau bising, lalu menyebabkan mereka terpaksa meninggikan suara. Implikasi negatif yang kedua pula ialah semua maklumat individu seperti nama, nombor telefon, gambar atau lokasi tempat tinggal mereka mudah tersebar kepada pihak ketiga. Secara tidak langsung, ia dapat membuka lubuk game Macau scammer untuk menggelapkan wang individu yang bersusah payah mengumpul dari muda. Seterusnya, kemudahan teknologi ini dapat mewujudkan lambakan identiti palsu yang menjadi kebimbangan kepada kita kerana kemungkinan mereka akan mempunyai agenda-agenda yang tidak baik seperti menyebarkan berita palsu. Oleh itu, kita seharusnya berhati-hati dalam menyebarkan maklumat kerana ia juga boleh mendatangkan fitnah. Tak pasti, jangan kongsi. Seterusnya, kelebihan penggunaan teknologi komunikasi di tempat kerja. Apabila teknologi komunikasi masuk ke dalam tetapan organisasi, teknologi ini merupakan sesuatu keperluan kepada sesebuah organisasi. Antara kelebihan penggunaan teknologi komunikasi di tempat kerja ialah dapat mempercepatkan semua urusan tanpa masalah seperti jarak. Sebagai contoh, semua urusan penghantaran dokumen dapat dilakukan dengan pantas dan hanya menggunakan email. Secara tidak langsung, ia dapat menjimatkan ruang dan dengan menyimpan dokumen di dalam teknologi terkini. Seterusnya, penjimatan dari segi kos dan masa. Sebagai contoh, ringkas mesyuarat kini dapat dilakukan secara maya di mana semua pekerja tidak perlu lagi bergerak ke tempat yang lebih jauh untuk menghadiri mesyuarat. Sebaliknya, pekerja tersebut boleh menghadiri mesyuarat di meja sendiri ataupun di rumah sendiri. Yang ketiga, konsep telekerja dapat dilaksanakan bagi memastikan pengoperasian organisasi dapat berjalan seperti biasa walaupun berhadapan dengan pelbagai masalah yang tidak dapat dielakkan seperti bencana alam, penyakit pandemik ataupun kecemasan di pejabat. Kekurangan penggunaan teknologi komunikasi di tempat kerja adalah
Walaupun begitu, kekurangan teknologi komunikasi juga haruslah disedari oleh sesebuah organisasi. Antaranya ialah penerimaan maklumat yang berlebihan walaupun pula selepas waktu bekerja. Hal ini kerana penghantaran pesanan tanpa had pada bila-bila masa menyebabkan pekerja terpaksa alert 24 jam dalam menerima maklumat atau pesanan, terutamanya daripada pihak majikan. Jika seseorang pekerja itu terlalu taksub dengan kerja, mungkin dia akan semalaman atau seharian memikirkan pesanan itu dan pada akhirnya kemungkinan besar individu tersebut akan mendapat mental disorder, siapa tahu kan, tanpa dia sedari. Keduanya, kebocoran maklumat rahsia sesebuah organisasi. Maklumat ini mungkin digodam oleh penggodam dunia ataupun penyebaran oleh pekerja dalaman dengan memanfaatkan teknologi yang canggih ini. Yang ketiga, teknologi komunikasi boleh membuat pekerja hilang tempuan kerja. Disebabkan ketegangan terhadap teknologi komunikasi, pekerja lebih cenderung melayari laman web atau aplikasi sosial media yang tiada kaitan dengan kerja seperti membaca status di Facebook, membalas mesej peribadi WhatsApp ataupun menonton video di televisyen. Kesimpulannya, secara keseluruhan dalam kebaikan teknologi komunikasi, terdapat juga keburukan yang perlu dihadapi oleh semua lapisan masyarakat. Sehubungan dengan itu, adalah menjadi tanggungjawab kita semua lapisan masyarakat untuk menggunakan kemudahan teknologi komunikasi ini dengan lebih berhati-hati dan beretika.